Assalamualaikum, hai saya Yusuf. Hai, saya Azmi. So seperti biasa, Santai Chill akan bawakan anda pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang tinggi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey, seperti yang kita tahu dengan jelas, dengan nyata, kita bersama dengan saudara Nakib. Masih lagi bersama dengan anggota polis yang mana dia akan menceritakan pengalaman-pengalaman seram beliau. Okey, Mi? Kepada anda yang sedang bersama dengan Santai Chill, kami ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Pada anda yang nak bersama menjadi sebahagian daripada keluarga Santai Chill pun boleh dialu-alukan. Dengan hanya RM5 sebulan saja, anda boleh menjadi kami punya family. Okey. Nakib, Ken, boleh kita cerita sikit? Okey. Apa yang jadi sebenarnya dengan cerita yang part 1 ni? Kenapa macam ada something wrong? Okay, sebab benda ni kita sebut nama dia kan. Jadi macam bila saya nak bercakap dengan Azmi pun, saya rasa macam ada satu benda yang menghalang percakapan saya kat situ. Dan masa tu pada pihak yang sedang menonton strategi sekarang ni, kalau nampak banyak benda yang gap, di mana masa tu memang orang kata susah lah saya nak bercerita. Sebab orang kata bila you sebut nama dia, dia ada dekat di sekeliling saya sekarang ni lah. Macam ibarat menyeru lah. Ya, dia macam menyeru lah lebih kurang. Pun masa pun kan kita nampak lah kan, waktu-waktu macam ni. Alright. Okay, hari tu kita dah dengarkan beberapa kisah, Yes, kan, sangat di menarik. hotel, di asrama, dan lagi satu di College. college. Boleh Betul? kan? Boleh cakap. Alright. Ya. Okay, jadi untuk hari ni cerita apa yang Nakib nak sampaikan? Okay, cerita ni bermula pada di sekolah saya lah. Sekolah saya di mana sekolah tu tak perlulah saya sebutkan apa nama sekolah tu. Okay. Dan kejadian ni berlaku masa bermula lah orang kata percubaan SPM masa tu. Ya. Dan masa tu pihak sekolah kami, dia ada orang kata macam dia ada orang kata aktiviti kelas malam tau. Okay. Kelas malam. So dia akan bermula daripada pukul 5 petang sehingga pukul 8 malam. Di mana kita akan ada skip lah sebab dia akan pergi solat maghrib dan sebagainya lah. Okay. Dan masa tu minggu kedua, kelas saya itu kelas seni, pendidikan seni, di mana orang kata ialah beberapa kelompok pelajar je lah yang datang masa tu. So, orang kata mungkin ada masalah masing-masing ke apa ke. Dan masa tu kita orang macam kita melukis, mewarna dan sebagainya, ialah untuk keep practicing untuk percubaan SPM nanti. Nak dijadikan cerita, masa tu saya dengan beberapa rakan ni, kita orang ni nak pergi basuh brush colour ni di satu tandas ni. Tapi dimaklumkan daripada dulu pun tandas di sebelah bilik kelas pendidikan visual ni memang tak boleh dibuka.
tak boleh dibuka ni. Memang tak boleh dibuka Syuk. Okey. Okey, orang kata jadi larangan lah. Orang kata tempat yang orang kata Terlarang lah. terlarang. Ah. Kau jangan buka pintu tandas, orang kata jangan buka kalau boleh. Tapi kita ni orang kata sikap, orang kata Nak tahu nak lah. tahu kan, Keterujaan. macam dia semangat dia macam binatang terbuak-buak nak tahu kan. Yelah budak-budak. Tujuan saya terbuak-buak kan nak tahu. So kita menggunakanlah kudrat kejantanan kita tu, kita tendanglah pintu tu. Kita tendang pintu tu. So pintu tu pun orang kata nak kata memang tak elok lah sebab dah berkarat dan sebagainya, semua dah terbuka. Dan orang kata engkau pula jenis macam malas nak keluar, nak turun bawah, nak pergi basuh kat bawah, nak guna jalan dekat, dia nak masuk kat dekat kan. Jadi kita pun kita basuh. So saya buka lah pilih air tu. Saya buka pilih air. Mula-mula air yang biasa. Satu aktiviti biasa, biasa je, tak ada masalah apa. Tengah-tengah basuh brush tu tiba-tiba air tadi bertukar menjadi darah. Bertukar menjadi darah. Okey. Saya pun tertanya dalam hati saya, takkan lah air brush tu boleh masuk kat dalam pili kan. Macam mana berlaku macam tu kan. Jadi nak jadikan cerita, saya pun tanpa orang kata tanpa mikirkan, orang kata tak takut lah benda semua, cuma terkejut. Jadi kita ambil air tu pakai tangan kita macam ambil kaut air daripada pili tu. Yes, bau dia lah hanya darah. Okey, bukan karat lah Bukan karat, memang hanya darah. Dan benda tu dia tidak habis sampai situ tau Syuk. Dia tak habis sampai situ sebenarnya. Cerita tu berlarutan selepas saya demam. Selepas benda tu berlaku 3 hari saya demam. Dan selepas 3 hari tu berlaku di mana bermulalah kerasukan di sekolah saya. Saya tak tahu, mungkin disebabkan pintu tu ke ataupun mungkin sebab lain. Kita tak pasti, wallahu alam. Tapi apa yang berlaku masa tu, pada waktu rehat tahap 2 masa tu. Waktu rehat tahap 2, ada seorang pelajar wanita ni dalam tingkatan 4 atau tingkatan 3 macam tu. Dia nak pergi ke library saya. Jadi bila nak pergi ke library ni, dia berdekat, memang kita kena lalu saya punya kelas. Sebab orang kata laluan ni pun akan bertembung. Dia akan bertembung. Tapi dia kalau nak pergi memang nak pergi perpustakaan, memang nak kena lalu koridor saya. Memang nak kena lalu. Jadi masa tu dia lalu, dia kata ada suara perempuan yang terngiang-ngiang yang memanggil dia untuk masuk ke kelas saya lah masa tu. Okey, masuk kelas saya. Jadi dia kata okey, tak apalah. Dia pun masuk kelas saya. Ini pun kita dengar daripada cikgu kita yang cerita kan masa tu. Kejadian ni dia je yang tahu. Dia pergi ke kelas saya dan dia nampak ada satu susuk dalam bawah meja saya, di mana ada satu susuk seperti wanita berkepala dan bertangan sedang melihat dia dalam keadaan yang senyum. Apa buka rak tu? Bukan dia kata bawah macam meja tu. laci meja yang open tu kan. Dia nampak kat situ. Faham? Dan benda tu bila kena macam tu, budak tu dia merayap tu sekolah. Sampai tahap dia maki cikgu Syuk. Dia maki cikgu ni. Memang dia maki cikgu, tak pasal-pasal kan. Sebab yelah, sebab awak itu bukan kita. Sebab ada something yang masuk dalam badan kita. Dah dikawal lah. Kan. Jadi budak tu dipegang dan dibawa ke bawah lah untuk diubat. Dan masa tu kami mendapat pelepasan sekolah masa tu. Untuk keluar. Dan sepatutnya hari tu berlaku kelas malam kami, tapi tak dapat dilangsungkan masa tu. Sebabnya dengan kes yang macam ni. Tapi selepas daripada tu 2 minggu ke 3 minggu selepas tu, so kita buat kelas tambahan seperti biasa pada waktu petang selepas habis sekolah lah. Dan masa tu tingkatan 5 memang tak ada waktu koko. So dia untuk budak form 5 ni kita kena buat ni je lah, spend untuk ni je kan. Yes. Dan cerita ni kami ni, geng-geng lelaki-lelaki ni, kita orang lepak dekat bilik muzik. Bilik muzik Okay. Masa tu kami lepak sebab nak tunggu time habis. Tunggu nak masuk kelas untuk kelas tambahan kan. Masa tu pukul
tak salah saya pada pukul 2.30 petang. 2.30 atau 2 suku tu lah saya. So macam kita ni nakal-nakal tak pergi solat Zohor bagai semua kan. Lepak-lepak lah dekat street music tu. Masa tu cikgu tak ada, semua tak ada. Sebab kita orang cakap dengan cikgu kita nak punya bilik muzik nak rehat kat situ. Dia okey, cikgu bagi. So dia bagilah saya ni kunci. Okay, tak apa cik, kau pegang kunci ni. Awak pegang kunci nanti dah habis nanti awak letak lah kat tepi pintu. Senang saya boleh ambil. Okey, tak apalah. Kita pun lepak. Lepak. So saya pun dengan kawan-kawan saya ni lepak dekat dalam bilik jamming. Bilik jamming dekat luar tu ada dekat luar bilik jamming tu ada satu gamelan tau. Terdengar macam ada orang sedang main gamelan tu. Okey. Tapi bila kita buka pintu, nak tengok di luar, tak ada. Tapi yang peliknya, alatan gamelan tadi bersepah. Oh. Dia bersepah. Okay. Dia bukan bersepah berselerak ke tak. Dia bersepah di atas di alatan-alatan tu. Maksudnya macam kalau yang main gong kat situ. Sebab biasa kalau macam tempat main gong tu kami akan letak diorang akan letak palang pemukul gong tu dekat dalam gong tu, tepi kan ada tempat letak kan. Tak ada. Seolah-olah macam ada orang yang main letak balik ke tempat tu. Okey. Tapi dia bukan tersusun dalam, cuma dia letak di luar. Begitu. Tu sampai orang kata macam kami ni tak tahu lah, tanya cakap, siapa yang main, siapa yang tak main kan. Cuma kita expect mungkin ada budak masuk dia main benda tu, lepas tu dia tak kemas balik ke apa ke. Tapi pelik sebab you dah masuk keadaan rapi. Macam mana budak tu boleh main lagu full dalam masa yang sama, kalau kita intai boleh hilang sekelip mata. Faham? Itulah. Okey. Pelik Yang ni rentetan daripada cerita yang tandas tu lah kan. Ya betul. Selepas terbukanya tandas terbuka, dia bilik muzik, bilik budaya, bilik seni teater ni dia salah satu tempat yang seram juga lah kan. Seram Kalau estetik. boleh aku cakap, kalau kat sekolah ni antara tempat keras lah. Bilik seni kan. cuma aku tak pasti kenapa dia aim bilik muzik. Adakah sebab alunan muzik tu ke, ataupun sebab apa? Tak tahulah. Sebab kebanyakan sebelum ni ke sekolah pun memang dikaitkan bilik muzik je seram. Ada misteri tertentu. Sama juga dengan bilik seni, seram kan. Mungkin lah kalau seni tu adanya arca-arca kan. Mungkin. Yang student buat benda tu pula jadikan tempat tu sarang dia, kita tak tahu. Okay, jadi yang kisah daripada tandas tu kan, lepas tu Nakib demam selama berapa hari? 3 hari. Okay, lepas tu ada tak macam orang tanya, kau ada masuk tandas ni ke? Yelah, selalu kan ada cakap ni kan, kenapa kau masuk tandas ni, orang macam larang balik lah. Ada kisah sebaliknya ke? Maksudnya macam tu. Tandas tu kan dah lama dikunci kan. Betul. Tapi sebenarnya benda tu tak ditanya tau. Dia tak menjadi tanda tanya sebenarnya. Sebab apa saya tak pasti. Mungkin sebab lepas kami dah brush benda tu, kami tutup balik pintu tau. Jadi orang kata mungkin tak menjadi asbab lah orang kata. Sebab benda tu kalau cikgu tahu confirm kena marah kan. Tapi tak ada Syuk. Tak ada. Ada tak kawan lain yang mungkin yelah dia sama juga macam Nakib kan, dia nak masuk, dia beritahu lah aku dah masuk, tak ada apa-apa pun, ada tak? Tak ada. Tak ada. Sebab orang kata sebab tempat saya tu orang kata dia berdekatan. Okey, ni saya punya bilik seni, tandas tu, dan selorongnya ni adalah lab, science lab. Bilik sains, mak sains Kalau contoh, kalau waktu camp ke apa ke, kalau pergi dekat naik ke tingkat tu, ataupun kita dekat dulu, kita nampak kat atas tu pun, tingkat 3 tu pun, orang kata macam sunyi. Memang suasana dia tu bukan orang kata, walaupun ada lampu, tapi nampak macam sangat-sangat malap. Suram je, sepi. So tak ada siapa yang akan berani nak pergi situ kecuali siang. Jadi tak tahulah apa sebab kenapa sekolah memang melarang nak guna tandas tu. Ya betul. Okay. Satu perkara yang misteri lah kan. Sangat. Jadi tanda tanya. Sebab aku kat sekolah aku pun ada benda tu. Yang tandas kita pelik. Cikgu kenapa tak boleh pakai tandas ni? Kenapa kena pakai tandas bawah? Macam tu.
Tapi yelah, dia kata tak boleh, tanda helmet tak boleh guna. Itu je jawapan dia. Dia tak beritahu sebab. Tak tahu, tak bagi tahu sebab. Tapi kita orang geram lah kan, sebab nak kena nampak ke Disahkan bawah. lah pula. Disahkan lah. Benda ada Tandas apa tak guna deret, kan. Nak pergi yang bawah berkongsi pula yang lain. Tandas tanda cowboy bawah tu. Kan. Dia ni Lalu memang- je faham. Dia ni Lalu tolak je faham. Tahu kan. Dapat pula member yang suka pedajal kan. Main tolak-tolak. Aduh. Kan macam tak cukup je kasi naik tanah. Betul. Member Okey. baru nak buang, buka pintu bersepai benda tu. Keadaan tandas tu maksudnya seperti dijaga ataupun kotor. Tak tahu. Kalau daripada segi orang kata physically lah kita boleh nampak orang kata biasalah syuk tandas lama kan ni. Orang kata tapi pintu masih boleh digunakan lagi. Pintu tandas tak adalah kata berkepak tak ada. Okey. Cuma orang kata lantai mungkinlah hitam. Lepas tu dalam keadaan orang kata berhabuk, Kering. kering kan, dusty, berdebu. Tapi cuma orang kata bila kita tandas still benda kotor kan. Okey, faham. Alright. Cerita pertama Ui, meremang juga meremang dan agak memualkan. Buka air darah. Bau tu masih ingat sampai Ya sekarang. kita boleh bau tau. Sebab Aku ingat dalam movie je. sebab orang kata macam kata kau kena berani tau. Macam apa benda dia. Sebab orang macam kita, yalah orang kata time tu budak. So macam budak ni dia bukanlah budak, orang kata remaja muda kan. Nak Jadi try lah. orang kata kau tak tahu apa-apa tau. Bila kau tak tahu apa-apa, kau nak tahu something. Sebab apa? Kau tak pernah dikejutkan dengan cerita-cerita macam ni. Betul. Kau tak pernah diberitahu ada benda-benda yang macam ni. Terlarang ke tak terlarang. Sebab sekolah kau bukan sekolah asrama, lagi pun sekolah harian. Jadi orang kata tak ada asbab dan penyebab pun untuk orang kata orang nak bagi tahu kat engkau. Sebab orang kata banyak lagi benda dia nak bagi tahu kat engkau. Tandas. Okey, cerita pertama. Kita nak dengarkan pula cerita yang kedua. Cerita kedua ni Syuk Azmi Yes. dia jadi 2 orang sebenarnya. Oh, macam mana tu? Dekat mana? Dekat sekolah Okey. tu. Berlaku pada perkemahan saya, di mana perkemahan saya tu St. John dengan pengakap lah. Okey. Okay. Dia jadi, kenapa saya cakap jadi 2? Sebab di mana masa tu kawan saya, masa tu malam kebudayaan lah, kawan saya ni dia bawa saya pergi tandas di bawah untuk setting make up lah. Orang kata malam tu nak buat cerita hantu. Nak buat cerita hantu. Orang kata malam kebudayaan cerita hantu kan. Yelah kau pun buat make up kau hodoh. Memang kau buat memang habis hodoh lah kau buat kan. Tapi kan Syuk, nak jadikan cerita hari tu, malam tu pada pukul 11.50 malam, di mana kawan saya ramai-ramai ni memekik nama saya di tingkat atas. Oh. Masa tu Nakib dekat bawah. Saya kat bawah. Saya di tandas perhimpunan dan diorang nampak saya di atas. Dia kata, Nakib you buat apa kat atas? Dan masa tu diorang kata figure saya, di mana kan kata figure saya orang kata dalam keadaan yang sangat pucat, tidak berbaju dan senyum. Senyum yang sangat sinis lah masa tu Okey. Masa tu, jadi hari tu memang tak jadilah untuk buat malam kebudayaan. Dan masa tu ditangguh kepada campfire, dan sebab campfire tu untuk tidur waktu malam. Tak jadi sebab kes Nakib ni. Yes, betul. Diceritakanlah, maksudnya heboh lah. Heboh. Okey. Tapi masa tu orang kata tak jadi, kami senyap, kami terus buat campfire. Masa tu cikgu tak ada, so kawalan oleh kami sendiri. Okey. Okay, cikgu tak ada masa tu. Sebab masing-masing cikgu ada yang keluar pergi beli barang dan sebagainya. So kawalan kami sendirilah masa tu Jadi buat campfire. So satu keputusan yang bijak lah aku rasa tu. Sebab ya betul juga, ada beberapa cikgu cakap kenapa tak jadi buat kebudayaan. Alasan kami, kita orang ada yang facey. So macam kid ni pergi facey lah, jaga anak buah. Cakap yang macam kata tak cukup orang lah, barang tak cukup nak buat cerita. So itu alasannya, mungkin tak apalah, tak ready kot. Macam kata mungkin apa tu terlampau cepat sangat nak buat cerita ke, sampai tak ada barang tak cukup, kita tak ready. So kita buat kepada campfire. Tapi selepas campfire tu,
malam tidur bilik saya bilik fancy. Saya tengah-tengah minum makan bubur ni. Tiba-tiba saya pun round lah. Saya ronda tengok siapa yang tak tidur lagi. Yang kita nak suruh tidur kan. Ada orang berdiri di sebalik tilam anak buah saya yang sedang tengok dalam keadaan ni mata, lidah terkeluar. Oh. Lidah terkeluar panjang tau Azmi. Oh. Ya, panjang Syuk, panjang. Lepas tu dan dia berpakaian itu pakaian jasmani. Jasmani? Ya, pakaian jasmani. Pakai sukan sekolah? Esok sekolah, ya. Tapi sangat lusuh. Jadi macam kita orang masa tu saya ingatkan dia prank. Macam prank tau. Jadi saya pun tak tegur, saya terus buka lampu. Hilang. Oh, hilang. Hilang macam tu je. Macam mana saya boleh nampak lidah panjang tu, sebab orang kata kan kita kan classmate kita kan tingkat betul tak? Jadi kita masa saya lalu tu, sebab pintu tutup, pintu bilik kelas tutup, jadi kita yang terbuka tingkap lah. Sebab takkan nak tutup kan, panas budak kan. Yep. Jadi macam kita pun nampak. Jadi saya pun terus terpingung rasa, saya terus tolak pintu, tolak sekuat mungkin, saya buka lampu, hilang benda tu. Jadi orang kata tu benda yang berlaku lah malam tu lah. Lepas malam tu lah. Okay, so tak ada yang hardcore lah, kekacauan yang teruk tak ada lah. Tak ada, so far Just tak ada. jelmaan macam tu. Oh, tak ada ya. Tapi tu agak creepy juga lah. Lidah panjang terkeluar. Dia terkeluar. Tak, yang satu lagi aku rasa creepy lah, benda tu menyerupai Nakib. Yang first tu. Yang first tu. Tapi kenapa dia menyerupai Nakib? Tu yang aku tertanya tu, kenapa Nakib? Sebab saya rasa mungkin orang kata kita buat cerita di mana kau nak buat cerita lain pada lain kan. Jadi macam kau create diri kau benda yang macam tu tau. Itu mungkin itu tanggapan saya lah. Kata kita create benda tu. Jadi macam kau nak jadi aku sebenarnya. Macam tu. Agak masuk akal make juga sense, lah. make sense. Make Nak sense. jadi aku sebenarnya. Dia kata kau nak beri aku, ni aku tengok. kau tengok diri sendiri seram tak seram? Okey, faham. So korang janganlah mandai-mandai nak jadi konstituen tu pula. Nak cuba kelainan tu boleh, tapi put a limit lah, berpada-pada. Yelah, pada-pada. Kalau real sangat, takut nanti kau bayangkan kan, kau dah make up ni memang real jadi hantu, kena rasuk. Siapa pula kan? Kau kejar orang main lari dia. Kan? Nampak kan? Orang pula rakam ni putana. Padahal orang Kau ada tu kau. Tapi minta betul tolong nak kan? berjalan kan. Dia tak terbang berjalan. footage real kononnya. Kita ada kejar nak minta tolong, tapi orang ingat tu benda yang betul. Okey. Elakkan lah. Ini cerita yang kedua. Menarik kan? Aku suka lain pada yang lain. Ada cerita yang ketiga. Okay, ni last cerita terakhir saya lah. Okey. Okay. Masa tu tahun 2019, selepas saya tamat rekrut, so saya lapor di Melaka dan saya pun dapat cuti masa tu. So saya cuti balik rumah. Hari tu orang kata member ajak keluar. Kau keluar tengok dunia kan. Keluar. So saya balik pun dalam pukul dekat pukul 4 pagi, 5 pagi masa tu. So orang kata kalau walau macam mana alpa pun orang kata buatlah yang sebab tanggungjawab kan. Jadi masa tu saya nak buat solat isyak masa tu. Solat isyak. Jadi ambil uduk tu sini. Saya punya bilik ni dia berdekatan dengan tandas tau. Berdekatan tandas. Dan masa tengah ambil, saya bukan nak cerita untuk mengingat agama tapi masa tu saya tengah ambil uduk. Tengah-tengah ambil uduk, lepas saya start saya basuh tangan kanan, adik saya tegur. Abang. Okey. Tapi muka dia pucat tau. Oh, okey. Abang gitu. Okay,
Saya pun, kau dah kenapa kan tuan? Jadi dia terus masuk ke bilik saya. Dan sepatutnya kalau kata dia nak keluar pun, automatik dia akan keluar balik daripada bilik saya. Kita nampak sebab bilik air saya sebelah dengan bilik saya. So kita akan nampak lah benda tu keluar, betul? Betul. Jadi orang kata saya keluar dan saya masuk ke bilik saya, adik saya tak ada. Oh, okey. Sebab saya tunggu, kau nak keluar bila? Dia tanya-tanya ke lah. Kau nak keluar bila? Ha? Sampai aku dah ambil wuduk. So saya pun keluar, saya tengok, saya masuk bilik saya, adik saya tak ada. Jadi saya pergi ke depan, adik saya ada tidur bersama mak saya. Jadi menjadi tanda tanya, siapa? Dah hai-hai Okey. Sebab dia orang kata, walaupun muka dia pucat tapi dia, hai bang. Dia kata macam tu, hai bang, kata tegur dekat, dia memang muka pucat tapi dia tegur sana nak ceria. So kita macam terkejut pun tu lah, terkejut. Tapi macam Speechless lah. itu kan. Jadi kita pergilah kat bilik kita, tengok dia tak ada. Jadi macam okey. Saya keluar, saya pergi kat ruang tamu, memang yes, adik saya tidur dengan mak saya kat situ. So siapa yang tegur aku? Dan siapa yang masuk bilik aku? Faham? Ya. Okey. Adakah perwatakan adik tu memang seceria macam tu asalnya? Yes. Memang macam tu. Tapi macam bagi apa, cuba kalau saya bagi Syuk fikirlah. Adakah pagi-pagi orang bangun tidur, takkan terus celik mata ceria macam tu, betul tak? Ya. Betul. Mungkin nak minta coklat. Sebab macam ini ceria dia macam orang kata, macam kau dah bangun tidur, kau lama dah bangun tidur, lepas muka dah mandi, okey aku ceria. Yes, dia macam tu. Macam, hai bang. Tapi dia dalam keadaan orang kata muka yang pucat. Memang muka yang pucat macam Tu dia belah lari kan. So masa benda tu lari ke masuk ke dalam bilik, ada tak dia macam dia gelak ke, giggle ke diam je? tak ada, dia masuk bilik saya. Masuk lah. Faham? Okay. Dan kita yang dekat tandas, saya tunggu bila nak keluar. Kan? Sebab kita punya bilik tu kecil je. Bila nak keluar. Jadi bila kita yang masuk sini, kita nak marah lah, apa nak solat ni. Tak ada. Pengalaman ni aku pernah dapat ni. Apa dekat rumah kau sendirilah. Dekat rumah sendiri. Aku rasa aku dah pernah cerita kat kau kot. Cerita yang mana aku nampak penampakan mak aku lah. Tapi pada asalnya tu bukan mak aku. Dia okay lah, kita ya lelaki balik lewat kan. Yes. Oh lelaki. Tak adalah, itu remaja konon macam tu kan. Balik lewat kan. Hidup orang kata apa, darah panas. So baliklah dalam pukul 1 pagi, 2 pagi. Kunci semua. Tapi memang aku kalau rumah nak masuk, aku akan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Itu mesti. Itu benda yang mesti lah. Sebab yalah kita pun takut apa ni, ada benda yang ikut. Elakkan benda yang tak So, aku diingini masuk lah. kunci pintu sekali. Masa tengah kunci pintu, aku dengar lah mak aku cakap, Along sini kejap. Aku macam kenapa Mi? Lepas tu dia diam. Mak-mak dia memang suka macam tu. Dia panggil sekali je. Kalau dia diam tu maksudnya dia nak kita datang kat dia. Pergi kat dia. Kan. Tu je trik dia. Lepas tu aku cakap lagi, ada apa Mi? Dia tak balas. Alamak, malas betul nak pergi ke dapur kan. Sebab mak aku masa tu bunyinya kat dapur. Aku pergilah, nampak mak aku. Tapi nampak dari belakang. Dia jalan ke arah store belakang, yang mana kat store tu ada mesin basuh. Okay. So yang aku pelik mak aku pergi, tapi aku cakap, kenapa tak buka lampu store kan? Kenapa pergi gelap-gelap? Aku cakap mungkin Ambil barang lah kot. rosak kot lampu. Tak pun maybe kejap je dia nak Yelah, kan, aku teman. So aku pergi. Okay, kejap Alung ikut. So masa aku pergi dah separuh, pintu bilik kat tengah tu terbuka. Buka. Mak aku keluar. Dia cakap, kenapa Long? Aku macam
Macam mana cakap tu. Tak, tadi Along haus. Ni nak ambil air sekejap. Jadi kita bagi tahu lah. Tak pernah bagi tahu sampai sekarang. Tak tahulah kalau dia tengok video ni. Jangan tengok aku. Tak, sebenarnya kita kadang-kadang tak nak bagi tahu bukan apa, tak nak Menimbulkan kerisauan lah satu. sebab kadang-kadang mak-mak ni kan, dia malam-malam lewat malam dia lipat baju kan, semua. Time tu lah dia nak basuh pinggan. Lebih rajin kan. So aku pun tak dia bagi tahu. Ada juga banyak lain cerita yang aku tak bagi tahu dia orang juga. Tapi ada sekali itulah masa ayah aku tanya, dia cakap aku tak takut hantu tu. Cakap tak ada lah takut kan, biasa-biasa je lah. Lepas tu ayah aku cakap, kau tak pernah tengok. Kalau kau dah tengok, barulah kau takut. Lepas tu aku cakap balik, siapa tak pernah tengok? Lepas tu bapak aku terkejut lah, kau pernah nampak ke? Pernah? Kat mana? Lepas tu aku cakap, kalau Alung bagi tahu nanti abah takut. Tak tu dia tak pernah tanya apa-apa. Faham. Tapi benda yang menyerupai ni bagi aku satu perkara yang menakutkan lah. Yes, betul. Ikutlah. Cuba kalau aku ikut, entah ke mana agaknya aku kan. Tak ada jalan Aku rasa pulang. benda-benda ni juga yang bawa benda, contoh kes-kes kehilangan. Boleh jadilah kan. Boleh jadi. Ingat, yelah macam kalau kita hiking nampak macam ada perempuan cantik kan, ikut-ikut hilang. Kedai dia kat alam lain. Alam lain, betul. Tapi aku terfikir juga, mungkin bismillah aku yang pertama tadi tu Sebelum masuk rumah. menyedarkan mak aku yang aku dah setengah jalan. Kan. Betul. Boleh jadi. So apa-apa amalan tu kau buat lah. Mungkin itulah yang menyelamatkan korang nanti. Kata penguatkan daripada luar kan. Betul. Yang berlaku juga. Itu sebab macam ada orang kata, sebelum kau balik masuk rumah, duduk dulu lah. Betul. Duduk kat luar, pasal kaki kat luar ke apa benda kan. Kau jangan ikut. Sebab kita tak tahu apa yang ada dekat luar. Kita tak tahu apa benda kita tak buat tahu. balik. Betul. Macam semalam, baru-baru berlaku kat saya juga ni. Apa tu? Semalam kan, baru nak bagi tahu kat Syuk semalam, saya punya GS saya ni demam. Kita nak bawa pergi hospital. Tapi saya cakap saya nak pergi pergi ni dulu. Pergi ambil air kelapa dekat tempat saya kat Bandar Hilir tu. Langkah kiri kanan saya dah ambil kelapa dari atas. Okay, saya nak pisau naik atas sebab nak pergi Bandar Hilir ambil kelapa. Langkah kiri kanan, sebab rumah flat kan, langkah kiri kanan, rasa macam ada benda kat tepi. Ada benda something kat tepi, Kat sebelah sebelah nakib saya lah. Okay. Saya. Jadi sampai saya dengan ada partner saya ni, dia kata dia boleh rasa, dia kata ada macam satu benda macam pegang lengan dia macam ni, orang kata pegang dengan kuat sampai dia boleh lenguh. Okay. Dan benda tu membawa sampai daripada Bandar Hilir sampai dah naik atas rumah saya. Okay. Dan selepas tu saya memang dalam kita tak terhenti lah. Kita buka surah. Sampai rumah yang abang kat saya ni lah kan, yang demam ni, saya buka surah Ruqyah. Baru okey. Tapi sepanjang perjalanan tu memang kereta berat lah. Sudah. Kita berat ni. Gampang lah. Bercabar je kehidupan Ya ni. tu. Tak tenang nak balik ke rumah kan. Fikir kan, sampai kat rumah ni diikut ke tidak kan. Tapi ada setengah orang bagi petua, cakap kau jangan ikut aku, duduk sampai sini je. Ada petuanya macam tu. Mungkin ada petua yang lain, aku tak tahu. Petua yang betul-betulnya baca doa lah. Kan macam biasa. Tapi Mi, apa komen kau? Ada orang tanya aku kan, aku dah baca doa dah, tapi benda tu ikut juga macam mana? Macam tak, benda tu orang kata atas izin Tuhan lah kan. Kalau Tuhan kata benda tu nak jadi, mungkinlah orang kata apa, itu yang dah ditulis untuk kita lah. Ujian untuk kita. Mungkinlah benda tu yang akan mendekatkan kita juga dengan Tuhan. Kita tak tahu kan. Doa tu asalnya nak kacau nak elak pada hantu, tapi pada yang sama dia nak buat kita lagi rapat dengan Tuhan. Betul. Yes. Gitu. Sangat Alright. benar lagi nyata lah. Okay Nakib, thank you so much atas cerita part 2 ni. Kita orang memang besar hati lah, sebab Nakib dari jauh sanggup datang ke sini untuk bercerita dengan jam lagi kat Melaka ni kan, Darul Traffic Light. Okay, mungkin ada apa-apa yang nak sampaikan?
Saya rasa macam pesanan saya seperti yang di part 1 tadi. So kata beringatlah you nak pergi mana. Kalau ada terbuka hijab tu, orang kata kalau ada member tolong support member yang macam tolong support member, jangan tinggal member. Sebab orang tak tahan dia akan menyebabkan jadi gila lah ataupun hilang akal. Ya. Yalah. Okay Nakib, sebelum ni boleh tak bagi komen sikit tentang ada orang yang dia tak ada hijab tapi dia nak sangat ada hijab ni. Dia macam nak sangat tengok apa benda yang orang ada hijab ni nampak. Boleh bagi komen sikit tak? Oh, kalau yang macam tu punya soalan saya tak boleh jawab. Sebabnya orang kata macam macam saya cakap tadi, you kalau kau tak ada, kau jangan bagi kau adakan benda tu. Sebab kita saya boleh cakap macam ni lah macam ada orang pengalaman yang dah ada orang yang orang dah pernah buka pengalaman yang memang dah natural buka, yang nampak benda-benda macam tu. Awak jangan ingat cantik benda tu. Tak sama benda tu dengan makhluk yang awak nampak dalam movie, drama yang make up pakai contact lens bagai. Senang cerita macam ni lah saya bagi tahu penonton-penonton yang Santai Chill yang setia dengan Santai Chill ni. Cuba awak imagine ataupun Azmi yang shoot boleh imagine. Alright. Bayangkan tengah dating dengan seorang wanita. Dia tak ada kening, ada mata, ada mulut tapi tak ada bibir, nampak gusi dengan gigi. Hidung tak mancung. Dia nampak terus lubang. Cantik ke dengan tak ada kening? Dan dia pandang ke arah Syuk dengan Azmi dalam keadaan yang sangat ceria. Oh, okay. Cukup saya hanya bagi gambaran yang macam tu lah. Okay, itu dah jawapan dia. Sebab dia tak indah bukan indah. Yes, betul. Jadi bagi saya kalau ada siapa-siapa yang berani tu, saya rasa kalau dah cukup kekuatan iman tu, dah ready betul-betul, silakan. Yes. Kalau aku lah baik keberanian tu kan, dia buat ke arah yang lain. Banyak lagi benda manfaat dengan kau boleh gunakan dengan keberanian tu kan. Contohnya minta hutang balik member tu kan. Yang member hutang kau kan, kau takut nak pinjam, nak minta balik. Apa kata kau minta terus? Tu berani Itu termasuk aku sekali lah. Kepada yang penonton yang ada rasa hutang dengan saya tu, bila nak bayar tanya je. Apa-apa pun kisah malam ni sangat menarik. Perkongsian daripada Encik Nakib sangat best. Betul apa yang dicakapkan. Kita jangan mudah terpengaruh sangat dengan kisah-kisah apa tu hijab terbuka ni. Kita jangan cari, jangan terpengaruh. Dan lagi satu Syuk, alang-alang kita ada anggota polis kat sebelah ni, aku nak tegur sikit lah, bagi komen nasihat sikit kepada anda. Janganlah terpengaruh dalam najis dadah satu. Bukan apa, sebab sebelum ni kan kita dikejutkan dengan tragedi yang seorang penagih dia memenggal kepala ibu kandung sendiri. Jadi kita nak elakkan benda-benda macam itulah. Kalau mungkin satu kita ada hijab pun, kita mungkin boleh jadi gila. Kita pun tak tahu apa halusinasi yang dalam pengaruh dadah tu diorang nampak kan, membuatkan sampai dia sanggup penggal mak dia. Okey, jauhilah dadah. Dekatilah Santai Chill. Okey, sampai sini saja episod kita kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Mari subscribe. Thank you so much. Jumpa anda pada episod akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.